Okey, baik. Alamak, lampu belum lagi. Sekejap. Okey, boleh dengar? Boleh nampak, boleh dengar? Halo? Boleh cikgu. Okey. Okey, kita sambung yang kemarin. Ada 11 orang ni. Boleh lah. Okey, baik. Yang kemarin kita stop di aplikasi haba pendam haba pendam aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan. Okey, ni kemarin. Okey, hari ni kita tengok penyelesaian masalah. Menyelesaikan apa masalah? Okey, boleh. Jadi kalau sudah kamu ready, hands up. Okey, turun tangan. Okey. Jadi susahlah kalau online ni susah sikit kan. Kena tanya je selalu. Angkat tangan semua. Okey. Okey, baik. Contoh pertama dalam buku teks kamu di muka surat 146. Okey, ada pemanas rendam. Ni pemanas, nampak tu. Pemanas rendam ni gambar dia. Pemanas rendam ni itulah pemanas air itulah yang dalam apa tu jak air elektrik, jak elektrik tu kan ada pemanas dia kan, tapi ni panjanglah bentuk dia. Biasanya di bawah je tu. Kan dalam bentuk lingkaran apa macam dawai begitu kan di bawah biasanya. Tapi tak apalah. Okey. Ais ada dipanaskan, lepas tu ais yang cair dia akan mengalir ikut hos keluar lah. Yang cair tu maksudnya cecair ataupun air lah. Air yang cair, ais yang cair tu dia jadi air, mengalir keluar lah ke sinki. Okey, kuasa dia 480 watt. Kuasa apa? Kuasa pemanas rendam. Meleburkan air. Okey, dalam masa 120 saat bacaan neraca elektronik berkurang sebanyak. Neraca elektronik tu penimbang ni. Dia menimbang ni. Logik lah, lama-lama kalau ais cair memang makin kurang lah dia punya jisim kan. Ni logik lah. Jadi sebanyak mana dia berkurang tu? Dia kata selepas 120 saat dia kata berkurang sebanyak 0.172. Okey? Itu soalan dia. Itu dia punya statement dia. Okey, soalan dia berapakah jisim ais yang melebur dalam tempoh pemanasan itu? Maksudnya dalam masa 120 saat ni. Jisim ais yang melebur. Ais yang melebur dia jadi apa? Cecair. Dia cair. Jadi maksudnya dia tanya berapakah jisim air lah ataupun jisim cecair. Jisim cecair tu dia sudah keluar kan? Jadi jawapan dia, kalau kamu tengok sini, jawapannya hanyalah itulah jawapan dia. 0.172 lah.
yang keluar kan, dia berkurang sebanyak. Jisim dia tu, jisim bekas semua sekali tu dikata berkurang sebanyak ini. Maknanya yang inilah yang hilang tu. Yang hilang tu dia sudah jadi air lah yang keluar ikut sinki tu. Yang keluar ikut hose tu. Yang ke sinki lah. Okay. Jadi tak payah fikir panjang. Jawapan dia tu je. Ni tak payah ni ayat dia dalam exam ni tak payah ni. Semua ni tak payah ni. Kalau dia tak tanya janganlah andaian tu kalau dia tak tanya tak payah jawab tu. Jawapan dia ni je. Yang warna kuning ni. Tak payah jalan kerja. Okay. Jadi soalan A settle boleh? Boleh cikgu. Okay, settle. Alhamdulillah. Yang lain tu settle lah. Harap-harap boleh lah kan. Okay, yang ke B. Hitungkan haba pendam tentu pelakuran ais. Okay, bila dia tanya haba, cek dulu. Haba apa? Kalau dia kata haba pendam tentu, itu bukan Q. Maknanya bukan Q tu. Bukan Q. Haba pendam tentu adalah simbol dia L. L saya ni dia L kecil. L kecil. Ataupun kamu buat L macam ni pun boleh. Okay, dia guna L kecil Dan subscript dia adalah F. Pelakuran fusion. F tu adalah bahasa Inggeris tu. Okay. Kalau tak silap lah dia fusion. Kalau tak silap. Kalau salah nanti betulkan saya. Fusion. Dalam bahasa Inggeris fusion. Pelakuran tu adalah fusion. Kalau salah baikilah nanti tolong komen ke apa. Okay. Baik, apa? Okay, jadi hitung L. Jadi kita ingat balik, kita ada rumus. Kita ada rumus hari tu. L sama dengan Q per M. Jadi, tanpa membuang masa, kita pakailah rumus ni. Okay, jadi kita cari L. L Q per M. Okay, Q. Q kita tengok maklumat dia. Ada ke dia sebut ataupun dia bagi joule kah? Tiada kan? Dia bagi kuasa. Dia bagi kuasa ni. Dia bagi kuasa 480. Itu adalah P kan? Itu adalah P. P adalah 480. Macam mana saya tahu P? Pertama sebab dia sebut kuasa. Berkuasa tu kuasa lah maksud dia. Yang kedua sebab unit dia watt di belakang. Itu maksudnya kuasa lah. Jadi dia tak bagi Q, dia bagi P dan dia bagi masa. Jadi kita pun ingatlah balik. Ada P, ada masa. Ini masa. Masa T kan. 120 saat. Jadi ada P, ada T. Boleh tak cari Q? Boleh cikgu. Macam mana? Mencari Q daripada P dengan T. Apa rumus dia? Q sama dengan? Q sama dengan PT. PT. Alhamdulillah ada yang ingat. Jadi P darab je dengan T. Ini kamu kira duluan pun boleh. Kalau saya kira duluan lah. Kira je dulu Q tu. Jadi 480 darab dengan T dia 120. Jadi dapat jawapan dia. Lebih kurang berapa juta ni ataupun whatever lah jawapan dia dapatlah di sini kan. Tapi jawapan dia sudah ada pun di sana. Okay. Jadi di sini dapatlah nanti Q. Okay. Bila dapat Q, kita masukkan dalam sini. Okay, masuk dalam sini. Lepas tu M. Okay, jisim dia ada sudah tadi. Jisim dia jisim yang jadi air tadi tu. Yang sudah cair tadi tu. 0. Berapa tadi tu? 0.172 kilogram tu. Jisim dia tu. Boleh? Jadi masukkan je lah dalam ni. Guna kalkulator. Tekan. Dapatlah jawapan macam ni. Boleh? Jadi yang ni ini sebenarnya tadi Q kita lah. Q adalah 480 darab dengan 120. Okay, boleh faham ni setakat ni? Soalan B. Boleh cikgu. Ada. Sekejap. Okay, boleh.
Alhamdulillah boleh. Okey, yang contoh pertama ni tak ada masalah sangatlah. Contoh yang seterusnya yang ada sedikit kena fikir. Contoh kedua. Inilah contoh yang sepatutnya kena kuasai ni. Okey? Okey. Contoh dua. Contoh dua dia kata berapakah soalan dia dulu dia tanya. Berapakah kuantiti haba yang perlu dibekalkan oleh pemanas rendam ataupun pemanas air kepada 0.75 kilo. Ini maklumat dia ni. Jisim dia ada. Okey, mula-mula jisim air. Air tu dia bermula dengan suhu 30. Jadi dia buat ni. Okey, bermula dengan suhu 30. Ini air dalam keadaan air. Okey, dia kata air tu mengubah air menjadi apa? Menjadi steam. Maksudnya dia makin panas makin sejuk. Okey, panas kan? Makin panas, kita kena ingat air takat didih dia berapa? Sekolah rendah kamu tahu takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Maksudnya dia mula mendidih menggelegak lah orang bilang. Menggelegak tu blub tu pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, jadi takat didih air kena tahu. Kena ada dalam hatimu lah maksudnya. Okey. Jadi tengok sini. Perjalanan dia ni, inilah kamu kena buat gambaran dia ni supaya kita boleh tahu apa haba yang terlibat. Apa jenis haba yang terlibat. Muatan haba tentu ke ataupun haba pendam tentu. Dalam soalan ni dia melibatkan dua jenis haba. Iaitu muatan haba tentu dengan haba pendam tentu. Dua jenis tu. Dia melibatkan gabungan dua-dua tu. Jadi kita lukis gambar dia berdasarkan soalan dia kata tadi. Air dia kata suhu 30. Lepas tu kamu tahu takat didih air pada 100. Maknanya air tu dipanaskan daripada 30 jadi 100 dulu. Jadi 100 dulu. Okey. Lepas tu soalan dia sampai bila dia kena berubah? Dia kata soalan dia mengubah air menjadi steam pada suhu 100. Maksudnya tinggal steam sahaja, air sudah habis. Dan steam itu kena suhu 100 darjah Celsius. Jadi selepas air menggelegak, ni air start menggelegak ni pada suhu 100 kan? Start menggelegak. Maksudnya dalam situasi ini masih ada air dan steam. Dia sedang menggelegak pada suhu 100. Maintain lah. Sebab takat didih air memang 100. Tak boleh lebih pada 100. Jadi dia dalam keadaan sini dia ada air plus steam. Jadi kita kena terpaksa lalu lagi step yang paling akhir sebab soalan mau steam saja pada suhu 100. Maksudnya pada step ini air sudah tidak ada. Semua sekali sudah berubah menjadi steam. Jadi saya ulang balik. Mula-mula air. Air. Lepas tu air ni pada suhu 30 ni belum menggelegak. Jadi tak ada wap air lagi masa ni. Dia panas saja. Maksudnya tak ada menggelegak lagi masa ni. Air lepas tu air dia menggelegak sudah sampai takat didih dia, air dan steam. Maknanya dalam satu masa tu ada air dan dalam masa yang sama ada juga steam yang panas yang terkeluarkan. Menggelegakkan dia ada wap keluar kan. Dalam masa yang sama air tu masih ada. Okey, ada dua. Last sekali air habis sudah tinggal steam sahaja. Jadi ada berapa step di sini? Ada dua. Satu, dua. Kalau siapa tak nampak gambaran dia, kamu lukis graf. Mula-mula suhu dia 30. Okey, labelkan 30 darjah. Okey, masa dia kosong. Saya kasih besar sikitlah gambar darjah dia ni. Sini sikit. Kalau siapa tak nampak lukisan yang anak panah tu, kamu lukis graf. Okey, ini 30 darjah. Jadi starting dia 30. Okey, bila masa bertambah suhunya meningkatlah. Sampai bila? Sampai dia suhu mencapai takat didih. Mencapai takat didih. Jadi kita labelkan takat didih tu 100 lah. Unit saya tak tulis lah.
Jadi tadi saya padam balik ni 30 unit, tak payah tulis lah. Okey, ni suhu paksi suhu ni. Ni paksi masa Jadi 30 sampai 100. Okey, bila sampai 100, sebelum itu, yang hitam ni saya kasih warna, tukar warna lain lah, warna purple lah. Yang purple tu dalam keadaan apa? Kalau graf kita yang condong gini, yang sedang menaik ni, apakah fasa dia? Apakah keadaan jirim dia? Pepejal ke, cair ke, gas ke, campuran ke? Cecair. Okey, ni kena faham. Jadi ini dalam keadaan cair. Sebab dia hanya masa dia meningkat, cecair itu dia makin panas tapi belum lagi menggelegak. Okey. Jadi dalam keadaan cecair. Selepas dia menggelegak, maksudnya bila sampai 100, warna kuning sampai 100, dia maintain. Inilah waktu inilah dia panggil takat ni, dah dia panggil takat ni. Takat didih. Pada titik ini dia panggil takat didih. Maknanya air start mendidih. Start mendidih lepas pada suatu tempoh masa di sinilah. Selepas ini dia mendidih. Tapi suhu maintain lah. Okey, dalam keadaan yang ini, garisan warna kuning tu, apakah keadaan jirim dia? Apakah keadaan jirim dia? Masih lagi cecair sahaja ataupun macam mana? Cecair dan gas. Okey, cecair dan gas. Cecair plus dengan gas. Saya buat gas lah ataupun wap air. Tak kisahlah. Cecair plus wap air. Samalah. Okey. Okey, bila dia cecair dan gas, maksudnya di sini tak ada perubahan suhu. Dia maintain saja. Cuma makin lama cecair itu makin menjadi wap air lah. Makin jadi gas. Makin kurang lah isi padu cecair sebab dia sudah bertukar menjadi gas. Sampai satu masa di titik hujung ini, warna sini kan. Sampai di sini, bila sampai sini semua sekali sudah jadi steam. Gas ataupun steam. Steam tu adalah wap air lah, ataupun gas bolehlah sebut. Semuanya sudah jadi steam. Okey. Sudah jadi steam. Jadi itulah soalan tanya. Di sini, bila sampai masanya di sini. Jadi berapakah jumlah haba yang daripada awal hingga sampai ke penghujung? Bukan sampai sini saja. Bukan daripada sini sampai sini saja. Daripada sini sampai ke sini, ujung ni, yang biru ni. Yang biru tu hanyalah steam sahaja. Di sinilah tinggal gas sahaja. Saya guna perkataan steam lah sebab dia guna perkataan steam. Jadi steam sahaja ada di situ. Di gas tadi saya padam lah. Kamu keliru pula nanti. Gas apa cikgu? Tadi steam ni gas. Dia ada steam Jadi kita faham situasi. Sebab ada pelajar yang dia tak faham, dia tak boleh lukis ni. Gambar rajah anak panah ni. Dia boleh faham melalui graf. Maka kamu lukislah graf sebagai cara untuk kamu mudah faham. Jadi bila kamu tengok graf, ada dua lah sini, kawasan sini, warna purple ni dengan kawasan kuning. Jadi ada dua jenis haba terlibat di situ. Jadi saya guna warna merah. Saya pecahkan kepada dua kawasan. Satu kawasan yang warna purple tu, yang ini muatan haba tentu ke haba pendam tentu? Kawasan purple ni. Kawasan purple tu dia ada perubahan suhu kan, daripada 30 menjadi 100. Maka muatan haba tentu ke haba pendam tentu? Kalau tak dapat jawab, maksudnya kamu tak faham dari awal tu. Dari awal tu kamu study balik tu. Muatan haba tentu juga. Muatan haba tentu. Jadi kawasan purple ni sebenarnya bukan kawasan blorek ni, dia punya ni graf dia ni. Yang purple ni, ni melibatkan perubahan suhu. Jadi kita akan guna Q sama dengan MC segitiga theta. Okey.
Sebab dalam rumus dia ada theta. Bila ada theta, dia ada perubahan suhu lah. Kan ada sini kan. Jadi yang itu warna purple. Yang warna kuning tu, dan satu lagi inilah kawasan kuning. Saya loretkan saja ni. Bukan maksudnya luas kawasan Okay. Maksudnya kawasan graf kuning tu. Graf kuning tu dia ada perubahan suhu kah? Tidak kan? Tidak ada perubahan suhu. Dia maintain saja. Dia hanya ada perubahan fasa. Jadi di sini kita guna Q sama dengan ml. Ataupun yang tadilah daripada mana cikgu yang ni? Tadi cikgu kata L sama dengan Q per M. Yelah, rumusnya sama. Tapi kita pindahkanlah sebab kita mahu cari Q. Q adalah haba, kuantiti haba. Soalan tanya kuantiti haba. Okay, jadi kita mahu cari Q. Jadi ada dua jenis haba, kita tambahkan je. Jadi tambahlah Q. Jumlah haba Q sama dengan Q. Saya guna warna lain lah. Q sama dengan yang warna purple tu tambah dengan warna kuning punya Q. Kamu guna simbol lah 1 dan 2 lah. Saya tak guna. Saya guna warna. Tak apalah, saya gunalah simbol 1 dan 2. Tak kisahlah simbol apa. Yang penting faham konsep dia, apa yang kena dibuat. Okay, apa yang kena dibuat. Tengok dia buat. Q1 tambah Q2. Okay, yang selebihnya matematik Yang selebihnya matematik ni. Konsep fiziknya ini baris pertama saja ni sebenarnya. Tak banyak. Dalam fizik ni boleh kata kebanyakannya matematik. Konsep sikit saja. Konsep dia yang rumus itu dan pemahaman kamu terhadap macam mana mau lukis gambar rajah anak panah macam ni. Ataupun boleh lukis juga graf, lakarkan graf dia supaya kita faham konsep haba apa yang terlibat dalam soalan macam ni. Inilah fizik dia, matematik tu. Itu kamu boleh layan lah matematik tu, guna kalkulator je, masuk nilai semua tu. Okay. Jadi yang ini, yang penting bila matematiknya tu, yang penting jisim semua tu mesti unit SI ataupun unit asas. Jadi jisim pastikan dalam kilogram. Kalau dia sudah bagi kilogram tak ada masalah lah. Ni memang kilogram lah. Lepas tu C tu apa? C tu kalau Q1 dia cecair kan, dalam keadaan cecair. Jadi mestilah dia punya muatan haba tentu air. Sebab tadi kita kata dia bahagian muatan haba tentu, jadi mestilah air. Jadi kita ambil nilai ni. Okay. Jadi kita ada M, C dan segitiga theta. Okay, segitiga theta tu perubahan suhu. Maksudnya daripada graf kita senang nampak sikit lah. Daripada 30 jadi 100, maksudnya 100 tolak 30. Itulah perubahan suhu dia. Jadi di sini nanti kamu buat 70 lah di sini. Dia skip step dia tu, kamu buatlah satu-satu. Dia buat sekaligus ni dalam kalkulator dia ni. Okey. Jadi itu baru yang Q1. Semua ni baru Q1 ni. Q1 yang ni. Okey, tambah. Okay, Q2 bahagian yang simple je, iaitu ml. Jisim je sama. Okay, jisimnya sama. Dia hanya bertukar fasa, tapi jisimnya masih sama. L tu adalah haba pendam tentu pelakuran ais. Jadi dia ada bagi semualah dalam exam, jangan bimbang. Dia ada bagi. Jadi masukkan je. Boleh? Boleh cikgu. Okay, Boleh. Boleh. Jadi bila ada soalan yang di bawah nanti tu boleh ke tu? Okay, tak apa. Jadi itulah habislah tentang haba pendam tentu. Ada soalan? Dalam soalan tu dia tak semestinya dua saja. Itu yang saya kata, tak semestinya Q1, Q2 saja. Dia bergantung kepada kamu punya sketch ni, gambar anak panah ini ataupun dia gambar yang graf kamu ni.
Salah satulah, mana satu kamu boleh faham, dari segi graf kah, dari segi anak panah. Dalam soalan ni ada dua saja haba yang terlibat. Ada dua saja haba yang terlibat. Okey. Ada haba, ada dua je. Jadi kita bergantung pada soalan. Jadi untuk itu kan saya rasa lebih baik kita cuba soalan nombor 2 lah dulu. Yang sama macam soalan nombor yang contoh tadi yang kita bincang tu. Cuba kita tengok sekarang ni soalan nombor 2. Ini kalau kamu baca soalan dia ni, dia makin panas ke makin sejuk ni? Makin sejuk. Makin sejuk. Bila makin sejuk, graf ni menurun ke menaik? Menurun. Menurun. Jadi dia beza dengan graf tadi. Kalau yang tadi pemanasan, suhu dia makin tinggi, mendidih. Yang ni makin turun. Tapi konsepnya sama je. Cuba dulu baca soalan tu dan cuba fikirkan kejap. Ataupun saya suruh kamu buat sesuatu. Okey. Cuba satu orang ataupun beberapa orang, cuba kamu sketch dia punya keadaan. Macam mana mahu handle soalan ni? Dia punya gambar anak panah ataupun graf tadi. Cuba lukis. Dan hantarlah. Nanti saya check by WhatsApp. Saya check sekarang lah. Maksudnya kamu buat dulu, sketch dulu. Kamu ambil gambar, kamu send di WhatsApp. Saya mahu tengok dia punya perubahan dia tu. Anak panah dia ataupun dari segi graf dia. Kalau siapa boleh mahir, boleh lakarkan graf, buat cara graf. Berapa jenis haba ataupun apa jenis haba yang terlibat dalam perubahan fasa, kalau ada perubahan fasa lah, daripada awal masa hingga akhir. Okey, cuba fikir dulu. Jangan conteng buku teks kamu di kertas lah. Kertas lain. Dia sedang je. Dia gini, kalau saya mengukur kamu kan, kalau kamu boleh faham contoh yang kita baru bincang tadi, yang ada Q1 tambah Q2 yang itu tu, kalau kamu boleh faham itu, kamu boleh handle ni. Kamu tak faham itu, kamu tak boleh handle ni. Jadi itu yang saya suruh kamu hantar gambar sketching, lakaran. Apa yang kamu dapat faham. Kalau betul lah gambar rajah anak panah kamu tu ataupun graf kamu betul, maka betul lah kamu punya kamu punya bilangan haba yang kena ditambahkan. Ada berapa haba. Jadi kalau betul gambar rajah, betul lah dia punya jalan kerja. Kalau salah gambar rajah, salah. Automatik salah lah jalan kerja. Okay. Cuba dulu. Kamu send je di WhatsApp saya Sekarang maksudnya bukan send nanti tu, bukan yang macam kemarin tu, send sekarang ni siapa yang join ni. Saya boleh tengok mana yang betul. Mau buat rumus dia juga Kak Cikgu. Tak payah. Ni dia punya lakaran je. Apa dia punya daripada awal masa, saya tunjuk. Daripada okay, awal macam ni, macam yang ni. Ni buat dia punya lakaran dia. Dia punya step pertama dia kena ada gambar raja anak panah macam ni. Ataupun kalau kamu expert boleh faham dengan graf, kamu buat sketch graf ni. Menurun menaik macam mana, di mana dia punya kawasan ada perubahan suhu, di mana. Macam ni lah macam kita buat tadi ni. Macam ni. Okey cikgu. Tak payah buat pengiraan dulu. Pengiraan tu matematik. Matematik tu saya rasa boleh tekan kalkulator je. Itu tak ada masalah. Yang step pertama tu. Yang rumus dia cikgu yang Q sama dengan tak payah. Jangan lagi, tak payah. Ni tak payah. Yang ni tak payah. Yang ni tak payah. Yang ini, yang di sini dia tak payah tulis pun tak apa. Yang awal tak payah. Ni tak payah tulis. Okay, yang penting ada ini apa? Ni kotak dia ni. Ni. Sini.
Si anak panah dia kena ada lah. Ni. Dan mungkin ada lagi ke belakang dia. Tak tahulah. Tengok soalan dia lah. Saya tak tahu. Ini saya bagi. Yang ni saya terangkan berdasarkan contoh buku teks yang inilah. Ada apa ni, 2 anak panah. Tapi soalan kita tadi tu dia lain sikit. Tapi konsep dia sama je. Okay, siapa yang siap duluan tu bolehlah hantar dulu. Secara kasar je lah. Secara kasar. Tak payahlah kamu tulis dengan warna-warni ke apa. Tak payah. Itu nanti kemudian pun tak apa. Yang penting faham konsep dulu. Adakah lagi sudah ni? Baru 1 orang ni. Yang penting kita kena tahulah takat didih air. Sebab biasanya kita handle dengan air kan. Takat didih air kita tahu 100. Takat beku air kena tahulah. Takat beku air berapa. Itu common sense ataupun pengetahuan general knowledge. Takat beku air kosong lah kan. Jadi kena tahu 2 asas itu. Si siapa ni hantar ni? Okay, ada yang hantar sudah. Okay. 1 orang, 2 orang sudah. Okay, 2 orang sudah. Ada yang hampir lah sikit lagi. Tapi tak apa, nanti saya tunjukkan. Baru 2 orang ni. Mungkin ada yang lagi menghampiri ke jalan kebenaran. Alhamdulillah, adalah last sekali. Ada jugalah yang betul gambar rajah dia. Okay, yang graf. Biasanya graf lah dapat mudah difahami. Sebab kamu pun belajar sudah graf yang Naftalena tu kan. Pemanasan, penyejukan. Dia lebih mudah difahami daripada graf sebenarnya. Okay, setakat ni ada 3 orang baru Adila, Balkis dengan Zuzanti. Kalau tak dapat jawab pun tak apa. Jangan paksa-paksa. Nanti jangan pula kamu ikat tali di leher, naik kerusi, terjun. Janganlah. Okay, kalau tak dapat pun tak apa. Tapi saya jumpa sudah jawapan yang betul. Maka saya boleh share. Kita saksikan. Ni, oh hebat ni. Sekejap saya share di mana ni ya? Di sini ke, di situ ke, di mana ni? Di bawah lagi, di sinilah. Okay, ada lagi yang baru ni. Sekejap saya check nanti. Saya copy paste dulu sini. 1. Dan yang kedua siapa lagi ni? Okay, tak apa. Okay, next. Okay, ni pun hampir betul. Saya tunjuk jawapan-jawapan yang memang hampir, memang dia faham. Maksudnya dia boleh apa tu? Dia boleh betulkan dengan simple saja. Dia kena baiki sikit saja. Jadi yang lain tu tahniah cubaan-cubaan yang baik semua, ada respon, maksudnya ada hidup lah. Okay, sekejap. Ada lagi yang baru hantar? Ada lagi? Okay, ini pun sama. Ini saya copy lah. Ini sama dengan ni. Lepas tu Ariel pun ada. Ariel punya jawapan ni. Sorry kepala saya hengek tak. Dia bagi yang sengit bah ni. Okay, tak apa yang lain. Okay, tak apa. Tak apa, silap. Okay, baik, kita tengok jawapan. Itu setakat yang saya jumpa yang paling, yang kiranya okey lah. Okay. Okay, ini adalah yang paling betul. Kita tengok jawapan Nampak ke? Nampak ke? Sekejap.
Saya tak nampak ni. Ada. Okey. Ini. Sekarang kita bercerita pasal air. Okey, air. Kalau air, yang penting mesti takat didih dan takat beku. Tapi sekarang kita menyejukkan, semakin sejuk. Maksudnya yang penting takat beku lah. Okay, jadi yang penting ni kosong ni. Okay, ini sangat bagus. Ini graf yang sangat-sangat betul lah. Okay. Graf ini kenapa saya kata betul? Ramai orang lupa ni. Okay, sebab itu saya kata bila kamu graf, kamu letak dulu dia punya keadaan jirim dia di kawasan sini. Saya pinjam jawapan siapa tadi? Adila Adila punya. Ni bagus. Ni yang warna kuning ni. Warna kuning tu label lah di situ keadaannya cecair 100%. Kasih besar sikit lah. Tak apalah, nampak kok. Kuning tu tak nampak kan? Bukan warna biru lah. Yang ni pun warna biru. Saya padam balik. Okay, ni warna biru. Okay, yang biru yang biru ni. Ini adalah kawasan di mana suhu air itu dia menurun dan keadaan dia memang masih lagi cecair. Jadi semua sekali masih cecair. Bila sampai di kosong, ni saya kata, bila dia sampai di kosong, maknanya itu takat beku. Dia bukan membeku mengejut. Dia membeku step by step. Maksudnya di kawasan sini dia ada cecair dan dalam masa yang sama dia ada apa? Pepejal. Pepejal ataupun ais lah. Tapi sini saya tulis pepejal. Berbeza dengan graf yang saya tengok tadi tu. Makcik sorry yang ni. Okay saya sekejap banyak monitor ni, pening kepala sekejap. Okay, berbeza dengan graf yang kawan kita yang ni, yang sebelah sini nanti ada mana ni, keluarlah cepatlah, dia loading ni keluar saya lagi loading ni, ada sebelah sini ni, tak keluar lagi. Lambatnya. Saya kena tutup buka balik lah kali kan. Okay, berbeza dengan graf yang kawan kita satu orang ataupun ada 2-3 orang lagi yang lebih kurang sama dengan graf kawan kita tu. Kamu ada nampak? Kamu ada nampak ke yang satu lagi gambar? Tidak. Tidak nampak? Aduh, sekejap dia loading ni. Sabar Sabar itu separuh daripada iman. Alah, internet saya ni tak bagus ni. Okay, sekejap Okay, ada sudah. Di sini ada sudah, tapi di tempat kamu tidak nampak pula kan? Tidak. Ada? Oh, ada. Ada sudah. Okay, alhamdulillah. Okay, berbeza dengan berbeza dengan sahabat rapatmu yang ini Ini maksud dia, okay, ini cecair. Ini maksud dia menjadi air secara mengejut. Astaghfirullahalazim
Ni. Dia terus menurun saja. Dia tak ada stable kosong. Sebenarnya bila ais, sebab itu saya minta kamu buat kemarin tu. Saya minta kamu buat kemarin supaya kamu nampak di kawasan yang bila air dengan ais dia sedang mencair kan. Ais yang sedang mencair maksudnya dia ada dua keadaan, air dan ais, cecair dan pepejal. Dalam masa itu kosong, itu suhunya tu masih kosong walaupun ais tu sedang mencair. Maksudnya ada dua keadaan, cecair dengan pepejal. Suhunya masih kosong. Sampailah di titik yang ini. Bila sampai di titik ini, semuanya sudah jadi apa? Tak nampak pula kuning tu. Ni warna purple ni. Bila sampai di titik ini, semuanya sudah jadi apa? Pepejal. Pepejal. Ais. Ataupun ais lah. Dalam kes kita, pepejal tu ais lah. Bila dia jadi pepejal, di sini ni tak ada lagi lah air. Maksudnya semua sudah beku. Bila dia sudah beku, kawasan yang purple ni semuanya jadi apa? Semuanya dalam keadaan pejal. Maknanya tak ada lagi lah. Memanglah sebab dia sudah beku semua di sini. Yang selepasnya memanglah semua sekali pepejal lah sudah. Okay? Jadi sampailah dia turun lagi suhu ke negatif 6. Sampailah suhu dia negatif 6. Di bawah kosong sudah ni. Jadi di sini, apa yang kita mudah dapat daripada gambar ini, kita dapat bahagikan dia kepada 3 kawasan. Kawasan pertama, saya warnakan dengan biru yang inilah. Okey, kawasan pertama. Kawasan kedua saya warnakan dia dengan hijau yang ini. Okey, tapi tulisan ni warna biru juga ni. Saya buat warna hijau lah yang ini. Hijau. Okey. Kecilkanlah supaya dapat lorekkan di bawah dia. Jadi ini kawasan hijau. Okey, ini kawasan hijau. Dan yang ketiga kawasan purple. Jadi ada berapa Q sebenarnya di situ? 3. Ada 3 Q. Okey, ada 3 Q. Q1 warna biru, Q1 warna hijau, Q2 warna purple, Q3. Okey. Tadi ini dari segi gambar, dari segi graf. Dari segi kalau anak panah tu, ini saya kata pilihan yang terbaik. Tapi jangan lupa, ada tertinggal sedikit. Kalau saya boleh baiki di sini, sebenarnya ini, yang pertama ni betul. Ni betul. Yang kedua, air pada kosong, yes. Ini pun, Yang pertama, air pada 25 darjah Celsius. Yang kedua, air pada kosong. Yes, betul. Ini betul. Air pada kosong. Lepas tu dia tertinggal satu step lagi iaitu ais pada kosong. Jadi di sini saya tambah satu anak panah di sini. 0.8 kilogram ais. Ataupun pepejal lah. Pada kosong. Yang tadi air. Air itu belum lagi, dia baru mula-mula mau start beku, dia masih lagi air. Okey. Bila dia sudah mula membeku, dia akan jadi ais dulu pada 0 darjah Celsius. Step inilah yang saya kata, barulah last sekali yang ini. Jadi yang pertama, yang kedua yang di sini adalah keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga di sini, keadaan yang keempat di sini. Jadi anak panahnya ada 3 anak panah. 1, 2 yang di sini, saya kasih warna merah lah sini. Dan yang ketiga. 1, 2, 3. Q1,
Q2, Q3. Boleh? Adakah anda selesa? Boleh cikgu. Boleh? Kalau tak ada yang ni, maksud dia daripada air, okey, mula-mula suhunya air 25 darjah turun kepada air kosong, logik lah, okey. Lepas tu terus jadi ais pada -6 tak? Kan kita belajar takat beku, ais kan dia, air kan dia start membeku pada kosong kan. Jadi dia akan jadi ais dulu pada suhu kosong. Takkanlah terus pergi -6, tak ada. Dia kena ada lagi satu step, iaitu ais pada kosong. Barulah ais pada -6. Okey? Boleh? Adila bolehlah kali. Kan Adila? Sekali Adila pun tanya orang lain juga kan sebenarnya. Tak kan? Kamu buat sendiri kan? Okey. Jadi di sini cuba kamu kiralah. Jadi kerja sekarang ni sementara menunggu masa ni kan. Sekarang kita buat jalan kerja dia. Jadi di bawah ni kita buatlah Q1. Okey, mula-mula kita start Q. Kamu buatlah. Saya cakap je ni. Saya bersembang-sembang ni. Kamu buat sendiri. Q1 tambah dengan hijau tadi, Q2 tambah dengan purple, Q3. Jadi mana yang ada perubahan suhu? Yang 1 dengan yang 3. Yang rata ni yang tak ada perubahan suhu. Jadi kita teka dulu mana kawasan yang muatan haba dan mana kawasan yang haba pendam. Jadi Q1 tu kita ada Q1 apa? Macam mana mahu tulis? Q1 tu apa? Mahu tulis ML ke ataupun MC segitiga theta? MC segitiga theta. Okey, MC segitiga theta. Jadi di sini MC segitiga theta. Okey, tambah Q2 apa? Mahu tulis? ML. ML. Jadi ML. Tambah lagi Q3 MC segitiga theta. MC segitiga theta. Cuma sekarang ni kena hati-hati. MC segitiga theta. Di sini ada C, di sini ada C. Sama ke kedua-dua C ni? Sama? Hati-hati sebelum menjawab. Sama ke? Tidak sama? Sama tidak sama? Yang satu dari 25 hingga kosong. Jadi C tu kita ambil C apa? C untuk ais ke C untuk air? Air. Air lah kan. Sebab yang biru tadi tu mana ada beku lagi kan? Jadi kita ambil air. Jadi C ni adalah C air. Jangan bertukar pula kamu C tu. Jadi ada 2 C dia bagi tu. Kalau kamu perasan dalam soalan dia tu ada 2. Satu dia bagi air punya C. Satu lagi ais punya C. Ada 2. Jadi jangan bertukar ni. Kalau bertukar, kalau terbalik kamu salah ni. Jadi jangan bertukar. Jadi tengok kawasan kita. Oh, kawasan kita tadi Q1 tu baru kawasan air, belum lagi jadi beku. Jadi bila dia masih air, kita pakai C yang air. Jadi di sini kita pakai nanti, saya buat warna biru. Warna biru, tag. Ini kita pakai 4.2 darab dengan apa dia bagi tu? 10 kuasa 3 kan? Saya buat simple Yang ni saya tunjuk je apa-apa yang kena C tu. Yang penting-penting lah. C jangan bertukar. Yang M tu kamu masukkan sendirilah. Yang segitiga theta tu masukkan sendiri. Buatlah tepi-tepi. Saya buat yang penting-penting je ni. Okay. Jadi yang belakang ni C dia. Sekarang ni dia sudah membeku. Macam mana kita tahu? Daripada gambar rajah kita tadi kan. Sudah jadi pepejal. Jadi ais lah. Jadi C kita sekarang ni kita ambil yang ais punya C. Iaitu berapa 2.0. 2.0 darab 10 darab 10 kuasa 3.
2.0 10 kuasa 3. Yang M dia sama je semua ni. M dia sama je. M dia letaklah depan ni. M dia berapa. Perubahan suhu dia lain lah. Perubahan suhu dia tengok kawasan kita berbeza sudah. Jadi perubahan suhu dia daripada kosong pergi negatif 6 kan. Jadi perubahan suhu dia adalah, kalau kamu buat ni, perubahan suhu dia kosong tolak dengan negatif 6. Maka perubahan dia 6 lah. Okey, dia mahu perubahan saja. Perubahan maksudnya mesti positif perubahan mesti positif. Maksudnya yang besar kosong, yang besar kosong. Negatif 6 tu kecil. Jadi besar tolak kecil lah. Jadi 6. Okey, jadi kamu buatlah, siapkan ini. Sekarang ni kamu siapkan. Jawapan dia, jawapan dia saya bagi sekarang ni. Kamu cek saja. Harap-harap tak ada masalah dengan jawapan saya ni. Kita bab berapa lah? Bab 4 ni. Ya. Bab 4. Ni ada. Sekejap. Salah. Saya tunjuk di sini lah. Sekejap. Salah bukan ni. Okey, sementara itu kamu kira-kira lah. Kira-kira dia punya ni. Dia punya jawapan dia. Saya cari jawapan dia kejap. Okey, kalau siapa dah dapat jawapan dia, share je. Boleh share jawapan. Saya masukkan di grup kamu terus. Satu saja soalan tu, iaitu soalan nombor 2. Nombor 2. Kamu bolehlah tengok dia punya jalan kerja di sana. Dia simple je, yang bawah-bawah tu matematik je. Yang penting gambar rajah dia tu yang betul, kena betul. Okey, sambil kamu lepas kamu buat, kamu ceklah jawapan dia. Jangan pula salin jawapan saya tu. Salin jawapan tak ada makna lah. Kan, masa seolah-olah macam tak ada makna lah hidup kan. Salin, cuba buat dulu. Kalau salah baru tengok jawapan. Jawapan akhir dia 360,800. Jawapan akhir dia 360,800. Jadi saya tulis sini, jawapan akhirnya patut kamu dapat 360,800. Unit dia kena ada joule. Ini jawapan akhir dia. Saya cuba carilah latihan. Sebab ini yang kamu kena kuasai. Dalam modul kamu tu ada kali latihan macam ni, yang ni kan. Try lah tengok. Try tengok dulu lah. Ini untuk latihan bukan wajib lah. Untuk kamu mantapkan lagi apa yang kamu belajar hari ni kan. Boleh tengok kalau modul kamu, boleh try muka surat. Ni saya tulis sini lah. Kamu selesaikan yang wajib dulu. Yang ini yang wajib ni. Yang sunat tu saya tulis di bawah ni. Apa yang
yang kamu boleh bantu diri kamu untuk kuatkan lagi dia punya konsep dia lah, cara dia menyelesaikan masalah. Okey, modul. Dalam modul kamu modul yang buku kerja tu, modul fizik, tak payahlah memang fizik pun sekarang ni. Modul buku kerja. Okey, muka surat 112 nombor 2. Soalan yang lebih kurang sama. Kalau siapa yang sudah siap tadi, kalau betul jawapan kamu, bolehlah try soalan nombor 2, muka surat 112. Modul Mau hantar Kak Cikgu. Tak payah. Tak payah. Oke. Yang wajib siap tu, yang ini pun tak payah gambar lah sebab jawapan saya sudah share juga. Jadi yang ni yang wajib. Satu je soalan dia. Gambar tak payah Okey. Sekarang ni saya mahu tanya, ada yang tak dapatkah di antara 12 insan bertuah ni, ada yang tak dapat? Tak dapat kira lah, maksud saya tak dapat kira. Maksudnya dia tak dapat. Semua betul, jalan kerja semua betul, tapi jawapan akhir ni tak dapat kira. Saya akan tunjuk kalkulator saya ni di depan ni kalau tak dapat. Alhamdulillah dapat cikgu. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat. Jadi cikgu nak payah hantar lah kan? Tak payah. Dapat cikgu. Tak payah. Habis kena jujur lah kan? Tak payah hantar nanti lepas tekan left Google Meet, lepas tu yeay baring atas katil kan, tak payah buat apa-apa. Jangan begitu kan. Jadi cubalah. Adika, tapi dia tulis itu Dika. Nama manja dia kali kan, Dika. Amirul dapat. Boleh. Okey, dapat. Siapa lagi ni? Ariel. Dapat cikgu. Okey, dapat. Farah. Dapat Cikgu. Siapa lagi? Yasmin. Okey, dapat. Azwani. Dapat. Owen. Salah. Owen ke Owen? Owen kan? Owen. Victoria dengan Zuzanti boleh kan? Ni. Boleh. Okey, Boleh. Okey, kalau siapa-siapa tak dapat sebab tak dapat dengar ke apa ke, mungkin sebab line dan sebagainya, boleh tengok rakaman nantilah. Okey, saya ada rakam juga. Tapi untuk hari ni rasanya simple saja. Tu je lah. Tak ada apa-apa juga sebenarnya. Cuma biasanya yang simple ni yang makan daging sebenarnya. Bukan, maksudnya biasanya yang simple ni yang boleh membunuh dalaman tu sebenarnya kan. Jadi kena hati-hati dengan soalan lah. Okey. Peringatan yang tadi, kalau siapa mahu cabar diri anda, boleh try ni boleh try tu. Cubalah cabar diri kamu. Kalau sudah dapat faham semua konsep muatan haba dan haba pendam, boleh try soalan-soalan seperti tadi. Okay, jadi saya sekarang ni settle lah. Naik kaki pula atas meja, sorry. Okay, jadi sekarang ni pembahagian kumpulan kamu settle kah? Nanti ada yang tanya, apa pula cikgu ni pembahagian kumpulan ni? Sejak bila cikgu ada bagi kumpulan ni? Cikgu ni mengada je. Tak, kamu kena bincang pembahagian kumpulan. Saya tak akan bahagikan, kamu sendiri bincang. Untuk pembentangan minggu depan hari Rabu. Kumpulan pertama
Bukan, ya betul. Yang hujung bab 4 ni. Ada satu lagi subtopik bab 4 tu iaitu hukum gas. Satu kumpulan berapa cikgu? Dia ada 3 hukum. Jadi kalau ada 3, kalau tak silap lah ada 3 hukum. Cuba kamu cek. Ada hukum boiler, Boil lagi. Apa lagi? ada 113. Baru mau cek padahal saya tahu je. Tapi saya tak yakin lah sebab syllabus baru kan. Okey. Hukum gas. Ada 3. Hukum boil lagi. Hukum Charles ataupun Charles. Dan satu lagi. Hukum gay apa tu? Hukum Gay hukum gay loser. Yang kita tahu tu nama orang tu. Okey, hukum gay loser dengan itulah ada 3. Boy, Charles dengan gay loser. Ada 3. Jadi ada 3 kumpulan. Jadi satu kumpulan berapa orang? Satu kumpulan kalau kamu ada 14 lebih kurang 3 lah ataupun 4 orang. 3 atau 4 orang apa? 4 atau 5 kan? Okey. Saya tak mahu gini. Cara dia akan membuat slide. Okey, bila kamu buat slide, pastikan ada juga kamu bagi link-link video yang menunjukkan aktiviti tentang setiap hukum tu lah. Maksudnya bukan sekadar apa yang macam saya cakap sekarang ni kan, saya tunjuk ini je kan, tak ada apa-apa video, tak ada, tak boleh nampak. Jadi pastikan dalam persembahan kamu tu adalah link video, tak kisahlah link YouTube kah, link apa-apa kah, yang boleh ceritakan ataupun yang boleh menayangkan macam mana hukum gas itu berlaku yang sebenar-benarnya, ataupun contoh-contoh hukum gas yang terlibat dalam situasi harian. Banyak tu sebenarnya dalam YouTube pun banyak sudah sekolah yang buat persembahan. Ini silibus lama pun ada. Ini bukan silibus baru. Ini silibus lama pun ada. KBSM lagi. Yang dulu-dulu pun diorang belajar juga yang ini. Okey, jadi ada soalan tentang persembahan untuk pembentangan minggu depan? Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Nanti kami tanya kalau ada soalan. Boleh nanti tanyalah sebab belum cuba, belum lagi tahu apa mau tanya kan. Okey, jadi tak apa. Betul, cikgu. Apa ni? Kalau dalam kumpulan kamu tu tak ada, contohnya ada ahli yang tak ada line ke apa ke, maksud saya bukan tak ada line, dia tak bagus line dia, jangan pula kamu suruh dia cari video YouTube pula. Jadi bagi tugas bersesuaian lah dengan kawan-kawan kamu sekumpulan yang sama. Jangan pula bagi sesuatu yang dia tak mampu buat. Contohnya dia tak ada line, lepas tu kamu suruh dia cari di YouTube pula. Sengsara dia punya hidup dia. Nanti dia cari tali gantung di leher, dia terjun kerusi, bahayalah. Tak boleh. Okey? Jadi mesti tengok keadaan kawan kita macam mana. Dia berada di mana, dia tinggal di mana. Jadi tengok kesesuaian dia, apa yang dia boleh buat. Jadi tanya-tanyalah. Okey? Cuba berkomunikasi. Jadi kalau ada soalan terakhir, sekarang boleh tanya. Kalau tak ada, kita tutup. Kalau setuju, tutup. Bagi cadangan dan bagi sokongan. Macam mengundi. Saya mencadang kelas ditutup. Okey, ada sokongan? Okey, ada angkat tangan sudah. Maknanya ada sokongan. Ramai sokong. Okey, bila ramai sokong dengan ini, saya mengisytiharkan, maka sesungguhnya nescaya oleh demikian bahawa habislah kelas hari ini dan kita tunggu minggu depan lah hari Rabu untuk pembentangan. Pembentangan tu saya ingatkan balik, hantar slide ataupun bahan tu sebelum pembentangan, sebelum hari pembentangan, sama ada sehari sebelum ataupun lebih baik
lebih awal lebih baik lah. Jangan pula hantar pada hari pembentangan. Saya punya kelas tu banyak. Saya tak sempat cek pada hari pembentangan baru hantar. Susah saya nanti. Nanti kamu bentang benda yang salah pula. Saya Okey, tak cikgu. sempat cek. Okay, jadi itu sahaja. Untuk hari Okey, cikgu. Khamis ini. Okay, jadi terima kasih semua. Terima Assalamualaikum. kasih cikgu. Jumpa Cikgu. lagi. Terima kasih Stay cikgu. safe. Sama-sama. You Terima too. kasih, Sama. Arigatou gozaimasu.